Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nur Syazwani binti Mazainal, nombor matrik A171968. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membentangkan kertas kerja saya di bawah tajuk Pengamalan Spiritual Islam dalam menangani stres akibat pandemik COVID-19. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelidik saya, Profesor Dr. Fariza Mak Syam, atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan kepada saya. Baiklah, fokus perbentangan saya pada hari ini adalah yang pertama pengenalan, kedua permasalahan kajian, yang ketiga objektif kajian, seterusnya metodologi kajian, dan akhir sekali adalah perbincangan dan hasil dapatan kajian saya. Berikutan dengan penularan wabak COVID-19, masyarakat Malaysia mengalami gangguan emosi, tekanan atau stres sehingga menimbulkan masalah kecelaruan jiwa. Dalam kajian saya ini, bidang psikospiritual adalah satu keperluan utama untuk mendalami elemen agama dan kerohanian. Spiritual ini juga disebut sebagai unsur dalaman diri seperti roh, nafs, al-qalb dan al-aql. Seterusnya, Imam Al-Ghazali juga ada mengupas lebih mendalam lagi dari sudut tasawuf berkaitan jiwa, di mana beliau mengkategorikan jiwa kepada al-nafsul al-mutmainnah, al-nafsul al-lawamah dan al-nafsul al-amarah. Pengkaji mendapati bahawa penularan COVID-19 ini memberi impak negatif yang besar kepada semua masyarakat, tak kira agama, bangsa, keturunan. Saya teruskan lagi dengan permasalahan kajian, yang mana COVID-19 ini merupakan satu wabak penyakit coronavirus 2019 yang melanda dunia pada masa kini dan ia lebih dikenali sebagai isu global. Berikutan dengan wabak ini, ramai masyarakat terutamanya rakyat Malaysia mula mengalami stres apabila Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dilaksanakan oleh kerajaan. Pandemik COVID-19 juga menyebabkan masyarakat mengalami tekanan psikologi seperti perasaan atau emosi yang berkaitan dengan kesedihan, kemarahan, ketakutan, kekecewaan, rasa bersalah, putus asa, rasa bersendirian, kerisauan dan kecelaruan. Ini kerana masyarakat rasa tidak bebas, terkongkong atau terbatas dalam melakukan segala pergerakan atau melaksanakan tuntutan seharian seperti biasa. Objektif dalam kajian ini adalah untuk mengenal pasti amalan spiritual Islam dalam menangani stres akibat pandemik COVID-19. Seterusnya, kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif yang mana menumpukan sepenuhnya kepada kajian perpustakaan. Kajian ini dijalankan dengan meneliti dan menganalisis buku-buku, artikel, jurnal, akhbar, tesis, kajian-kajian lepas dan seumpamanya untuk mencari maklumat sekunder yang berkaitan dengan tajuk kajian, iaitu pengamalan spiritual Islam terhadap isu stres akibat wabak COVID-19 yang semakin hari semakin aktif. Pengkaji juga menggunakan peranti internet untuk mengakses maklumat-maklumat yang berada dalam laman web. Baiklah, saya teruskan lagi dengan apa yang dibincangkan dalam hasil kajian saya ini. Pertama, saya fokuskan kepada faktor stres akibat COVID-19. Yang kedua, kepentingan pengamalan spiritual Islam dalam diri individu. Yang akhirnya, yang ketiga, saya bincangkan berkaitan dengan solusi stres melalui pengamalan spiritual Islam dalam diri. Baiklah, saya teruskan lagi dengan perbincangan saya. Kesihatan mental merujuk kepada kesejahteraan daripada sudut psikologi, sosial dan minda. Yang mana kesihatan mental ini melihat kepada kebolehupayaan seseorang dalam mengenal pasti potensi diri, kemahiran dan sebagainya. Depresi, gelisah dan stres adalah antara penyakit yang dikaitkan dengan kecelaruan minda yang boleh memberi kesan langsung terhadap perkembangan berfikir,
perasaan dan tingkah laku seseorang. Antara faktor yang mengakibatkan seseorang itu stres terdapat beberapa golongan. Yang pertama, golongan pesakit COVID dan frontliner, di mana pesakit berasa bimbang akan penyakitnya sama ada boleh sembuh ataupun tidak boleh, dan mereka berasa bersalah kerana menjadi punca penyakit tersebar. Manakala frontliner pula sentiasa dibelenggu dengan perasaan kebimbangan, trauma kerana berhadapan dengan pesakit-pesakit COVID, dan mereka tertekan kerana perlu bekerja lebih masa seperti kebiasaan. Yang kedua, faktor kewangan, segelintir masyarakat kehilangan pekerjaan. Setiap individu berhadapan dengan tekanan yang berbeza. Contohnya, bagi pihak majikan, bimbang dengan perniagaan dan sumber kewangan dalam memberi gaji kepada pekerja-pekerja mereka yang tidak bekerja. Seorang pekerja pula bagi pihak pekerja pula, mereka berasa risau dengan kelangsungan kerjaya mereka. Tidak lain, pelajar juga mengalami tekanan yang sama kerana mereka terpaksa beralih daripada amalan pembelajaran secara bersemuka face to face kepada amalan belajar dalam talian. Capaian internet juga memainkan peranan yang penting bagi memastikan kelancaran PDP dapat dijalankan seperti dalam kajian saya datangkan 4 kepentingan pengamalan spiritual Islam dalam diri. Yang pertama, spiritual Islam dapat membantu menyucikan jiwa daripada segala perkara-perkara mazmumah dan mendekatkan diri kepada perkara-perkara mahmudah. Kedua, dengan adanya kerohanian yang mantap dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Ketiga pula, spiritual mendorong individu melakukan keputusan yang betul, istiqamah dalam amalan kebaikan, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, dengan mengamalkan spiritual Islam dalam kehidupan seharian mereka dapat mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Seterusnya, dalam kajian ini saya datangkan 3 solusi melalui pengamalan spiritual Islam ketika stres. Antaranya adalah solat. Solat merupakan tiang agama dan penghulu segala amal sebagai seorang Muslim sejati. Dengan solat dapat membantu individu yang menghadapi stres dan gangguan jiwa. Ini kerana solat mempunyai rahsia-rahsia kebatinan yang boleh membawa kepada keinsafan dan dapat membina ketenteraman jiwa. Solat juga merupakan satu peringatan dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hamba-Nya sentiasa mengingati dan membesarkan keesaannya. Seterusnya, dengan berzikir. Individu Muslim perlulah melazimi zikir dalam kehidupan sehariannya. Tambahan lagi, ibadah zikir merupakan sebaik-baik ibadah, sebesar-besar kekuatan, seagung-agung taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebenar-benar tanda penghambaan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyebut bahawa dengan berzikir dapat memberi ketenangan kepada hati. Tidak lain, tidak bukan, individu yang mengamalkan zikir dalam kehidupan sehariannya akan dapat meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana keimanan yang mantap dapat menyembuhkan jiwa daripada pelbagai penyakit. Sekali, konsep redha dengan setiap ujian perlu menjadi satu keutamaan bagi seorang Muslim. Individu perlu yakin bahawa redha dalam setiap ujian yang dihadapi adalah antara jalan terbaik seperti mana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, redha dan sabar dengan setiap ujian yang Allah berikan. Jika hati dan pemikiran seseorang sentiasa bersandarkan kepada sifat tawaduk, yakin dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka individu tersebut dapat mengatasi tekanan atau stres yang dialami. Setiap individu Muslim seharusnya sabar dalam setiap musibah yang dihadapi seperti penularan wabak COVID-19 ini. Ia merupakan satu takdir, iaitu ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, sekiranya konsep ini dihayati, difahami dan diamalkan dalam kehidupan seharian, masalah seperti stres, kesedihan, kecelaruan jiwa dan emosi dapat diatasi dengan jayanya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.